bangga melihat tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara berada seperti begini ramai dan begitu minat untuk mendengarkan perkara yang amat penting yang mencabar negara kita sepenuhnya, iaitu perkara keselamatan yang selama ini jarang orang memerhatikan dan memberi perhatian, selama ini. Tapi kebelakangan ini sudah timbul kesedaran dan keinginan untuk mengetahui soal ini yang amat penting. Dan mungkin Allah telah menjadikan perkara yang baru sedang berlaku ini mungkin nak menyedarkan kita tentang perkara keselamatan, hingga membolehkan ramai orang, dan saya salah seorang daripadanya, cuba menyampaikan cerita ini, masalah keselamatan ini kepada umum. Oleh sebab itulah saya begitu teruja dan dengan rela hati datang sebanyak tempat untuk memberi sedikit penerangan. Bukan saya tahu semua, lagipun saya dah pension dah lama dah, kat 12 tahun. Jadi, tapi saya tahulah boleh membaca keadaan tu, suasana keseluruhan, dan khususnya boleh membaca apa yang berlaku di Sihat Datu dan di Sabah, dan dikaitkan tentang keselamatan keseluruhan negara kita. Itu yang saya harap saya dapat buat pada malam ini. Pertamanya, ni mungkin banyak perkara yang sebenarnya tak jarang diberitahu kepada orang, tapi itulah bidang kami dalam keselamatan. Bukan nak bertempur saja, tetapi boleh melihat keseluruhan perspektif keselamatan negara. Jadi saya bayangkan beberapa perkara. Pertamanya ialah perspektif kedudukan geostrategi kita, iaitu kedudukan kita, negara kita di dalam dunia ini. Saya beritahu kepada tuan-tuan dan puan bahawa kita adalah salah satu negara yang begitu strategik kedudukannya, begitu mustahak dan penting kedudukannya di dalam dunia. Cuba lihatlah, kita duduk di, orang kata, di ujung bawah sekali, tip of Asia, benua Asia. Dan kedua, kita juga berkedudukan di tengah-tengah rantau Tenggara Asia. Itu kedua, yang penting. Ketiga ialah kita juga duduk di kawasan di mana kita antara timur dan barat, antara lautan Hindi dan lautan Cina Selatan, dan seterusnya ke lautan Pasifik. Kita duduk di tengah-tengah. Satu lagi, kita duduk di kawasan di mana ada satu selat yang begitu penting, iaitu Selat Melaka. Jangan perkecilkan ni, begitu penting sebab hampir 80% perdagangan dunia mengikut kapal lalu di kawasan itu. Dan juga dia satu selat yang penting khususnya bagi kuasa-kuasa besar untuk melalui kawasan itu dengan, orang kata, menggunakan kapal-kapal perangnya, aset-aset perang. Nah, ini penting sebagai pertimbangan bagi kita untuk memahami betapa pentingnya dan seterusnya bagaimana dan sebab apa kita sebagai satu negara menjadi satu negara yang menarik bagi kuasa-kuasa tertentu. Tetapi kesemuanya kita tambah lagi, kita juga satu negara yang hebat, progresif, moden, maju, mempunyai pemimpin-pemimpin yang hebat. Dan yang mungkin penting lagi ialah negara kita ditakrifkan atau dikategorikan sebagai negara Islam, dan pemimpin-pemimpin kita Islam, pemimpin utama kita Islam, falsafah dalam kehidupan kita Islam, majoriti penduduk kita Islam. Kesemua ni, tuan-tuan dan puan, membuat kita negara hebat, tapi dalam masa yang sama dia mengundang minat dan perhatian kuasa-kuasa tertentu atas sebab-sebab yang saya katakan tadi. Minat mereka timbul kerana kedudukan strategik kita, Selat Melaka, dan seperti saya kata tadi, kehebatan kita yang boleh menjejas kedudukan dia di dalam dunia ini.
Jadi kadang-kadang mereka menggunakan beberapa mainan dia untuk cuba ya, mempengaruhi situasi atau suasana politik, siapa yang berkuasa dan sebagainya. Ya, jadi kalau boleh tindak kerajaan, rakyat yang lebih cenderung kepada dia untuk maksud atau kepentingan dia. Negara tu saya cakap terus terang lah, yang besarnya kuasanya Amerika Syarikat. Sungguh pun pengurusi ataupun ketucawangan dia kata bukan Amerika, tetapi dia ada interest, minat, ya? Dia kata bukan Amerika dalam kes di Lahad Datu, mungkinlah, tetapi minat dia memang kuat daripada dahulu lah. Nah, minat dia ataupun perasaan khawatir dia Selat Melaka tu tertutup atau terganggu pergerakannya sangat penting. Saya dilatih dan dididik juga di Amerika Syarikat, di United States Marine Corps Staff College, setahun ke situ. Dan dalam pengajian di sana, salah satu perkara yang timbul ialah apabila dia mengatakan Selat Melaka penting bagi kami. Kalau perjalanan laluan kapal terganggu, terjejas, maka kita akan menguasai selat itu. Dan perancangan dia pun saya tahu berapa banyak kekuatan akan tahu lebih kurang kawasan di Langkawi itu, bukan di pulau tetapi di lautan tu, dan berapa kekuatan di bawah dan di mana kedudukan pasukan darat yang dia akan landingkan tanpa perlu pada dia untuk meminta kebenaran daripada kerajaan kita. Begitulah pentingnya kalau ia terganggu. Ini bukan perkara yang kadang-kadang kita tak sedar. Nah, bila kita kata Selat Melaka, orang kata Selat Melaka penting, banyak kapal lalu, kita pandang hanya dari segi banyak orang kapal lalu, kita bangga dengan itu. Tetapi dia juga mungkin satu perkara yang boleh memudaratkan kita, ya? Memberi masalah pada kita jika keadaan tu atau kawasan tu terganggu. Itu satu perspektif, ya. Di Amerika ni mau juga menjadi, memang kekal daripada dulu, number one in the world. Dia mesti kekal nombor satu. Jadi dia tidak mau ada pesaing. Malangnya sekarang ni pesaingnya satu negara ramai orang tahu, negara China. Jadi dulu Rusia yang dirisaukan, sekarang ni China yang dirisaukan. Jadi ini membuatkan dia mencari-cari tempat-tempat tertentu, negara-negara tertentu, kawan-kawan tertentu untuk membolehkan dia mengepung China, contain negara China. Jadi itu sebabnya kadang-kadang biarpun kita kata dia orang tu baik dan sebagainya, tetapi dari segi kepentingan negara dia akan berbuat apa-apa, termasuk cuba mempengaruhi dan mungkin juga mencampuri hal ehwal dalam negara kita kalau kita tidak pandai dan tidak cekap mengendalikan diplomasi dan politik kita. Ini satu kenyataan, ya? Nah, saya beri gambaran tu ada sebab. Saya akan membawa kepada beberapa orang kata pemahaman lah tentang apa yang sedang berlaku di Lahad Datu, Sabah. Seterusnya dia juga mahu menguasai orang kata sumber asli, ya? Sumber asli di Timur Tengah, minyak telah dia mula hampir menguasai kesemuanya. Tetapi dia juga tahu di kawasan Spratly Island sebagai contoh, ya, tempat kita ada pertelingkahan kawasan economic zone ni, ada banyak orang kata deposit gas dan minyak. Jadi dia tahu satu hari kalau dia tidak cepat orang kata meletakkan kedudukan dia di kawasan ini, maka dia mungkin kehilangan peluang untuk mencari deposit itu. Itu sebabnya dia cari, ya. Jadi ini satu pertimbangan. Nah, untuk menentukan dia dapat bertapak dengan kukuh, dia terpaksa cari pengkalan-pengkalan tertentu. Sekarang ni ada kat Singapura dan Australia.
Malangnya Singapura tu kecil pada dia, kecil sangat. Masalah untuk dia meletakkan, orang kata, angkatan-angkatan dia. Australia besar tetapi jauh sangat, jauh sedikit lah orang kata daripada. Jadi kawasan Malaysia, Sabah dan Sarawak, Sepanggar Bay dan sebagai contohnya adalah tempat-tempat yang menarik bagi dia. Malangnya bagi dia, kita mempunyai pemerintah, rakyat dan kerajaan yang memang pentingkan mempertahankan kedaulatan kita, kemerdekaan kita. Kerajaannya dan pemerintah sekarang, kita penting tu. Dia cuba bagi-bagai. Saya ingat lagi, saya dalam gerak khas lama, kita ada sedikit kekurangan untuk melatih anggota-anggota kita dalam payung kepakaran, kemahiran payung terjun. Hampir 2,000 orang daripada 3 atau 4,000 masih masa lebih kurang 30 tahun dahulu masih belum dilatih dalam kemahiran payung terjun, ya. Apa dia buat? Dia boleh offer. Dia kata, kami akan latih seluruh brigade kamu 3,000 orang terjun free. Pesawat-pesawat semua akan diadakan. Pesawat-pesawat akan diadakan. Pesawat-pesawat macam Charlie 130 tu. Dia kata akan beli ke semuanya. Dan kita masa tu orang-orang muda begitu tertarik lah. Lebih lagi ramai di antara kita, masuk diri saya, dilatih di Amerika Syarikat. Payung terjun ke apa segalanya dilatih di sana. Jadi memang seronok lah. Tetapi bijaknya Kementerian Luar dan juga masa tu sudah pastinya lah Jabatan Perdana Menteri kata, no, kita jangan terima. Memang betul, kalau kita terima, kita akan terhutang budi. Dia akan minta pengkalan, dia minta segalanya, dia tahu segala rahsia kita. Dia boleh, orang kata, bila dia dah bertapa, kita susah nak suruh dia pulang lah, tinggal lah. Kami dah latih semua, kamu baliklah. Susah kita nak buat demikian. Nah, itu dia punya cara. Jadi bila dia memang berduka cita apabila kita kata no. Dan kita terus berdikari dan membina dan membentuk pasukan khas kita, regimen ataupun brigade gerak khas dengan sendirinya. Dan hampir keseluruhan anggota kita 3,000 semuanya ada kemahiran payung terjun. Brigade para kita lebih kurang 3,000 orang juga, ya. Brigade para yang menyanyi, yang joget, menari macam-macam tu kan. Itu yang beret merah tu. Kita dah hampir latih ke semua orang dengan berdikari menggunakan aset-aset kita. Bertahun makan masanya, puluh tahun makan masanya, tapi alhamdulillah kita berjaya buat demikian. Jadi kita tidak ada terhutang budi dengan Amerika Syarikat atau kuasa-kuasa lain. Ini saya terangkan cara dia atau usaha dia lah untuk mempengaruhi kita. Tapi dia tidak akan berhenti. Dia akan terus cuba untuk bertambah. Jangan lupa tu. Ini yang masalah kita. Seterusnya yang dari segi ancaman atau dari segi satu negara yang agak mungkin boleh mengganggu juga kita ialah jiran kita di bawah, Singapura. Singapura hebat, kaya, maju, moden dan segalanya ada. Dia pun juga memberi peluang kepada mereka untuk melabuhkan kapal dia 1-2 dari masa ke semasa. Dia ada logistik elemen di situ untuk membantu. Itu semua bagus. Dan dia orang kata memang kaya, punya banyak duit. Tetapi dia ada satu masalah besar. Apa dia masalah? Satu masalah besar. Angan-angannya besar, malangnya negara dia kecil, pulau kecil saja. Tak ada negara yang boleh menjadi hebat tanpa apa yang dalam bahasa Inggeris dikatakan mempunyai space, kawasan. Ini masalah. Inilah masalah yang kadang-kadang orang terlupa dan ingat dia dah puas hati dengan apa yang dia ada. Dia tambah sedikit, dia hampir menambah 1/3 daripada kawasan asal. Tapi dia tidak boleh pergi lebih daripada itu tanpa berperang dengan kita ke, dengan Indonesia kan, ya? Mesti berperangnya. Kalau dah dia tambah sampai ke
CIQ kita memang kita pegang dengan dia. Tapi itu saya kita tak boleh tambah lagi. Ke bawah Pulau Batam pun dah Indonesia mungkin bising. Jadi dia tidak boleh expand lagi. Dia hanya boleh expand kalaulah Malaysia bergabung semula dengan dia. Dalam perspektif keseluruhan yang saya kata tadi, Amerika, minat dia, ancaman daripada Singapura, keadaan di Kepulauan Spratly, nampak bibit-bibit orang kata penentangan secara militan, secara perang saraf yang telah berlaku di dalam negara kita. Dalam kesemua tu kita tiba-tiba barulah kita boleh faham atau mungkin kita masukkan dan pertimbangkan situasi keadaan yang berlaku di Sabah. Bagaimana pula ada pula satu kumpulan daripada satu kesultanan yang tidak berduit, yang tidak ada orang, tiba-tiba mampu menghantar kekuatan lebih daripada 200 orang bersenjata berat, begitu senang dan rela masuk ke negara kita dan bertapak di Lahad Datu Sabah. Adakah mereka ni disuruh? Adakah mereka ni perbuatan atau rancangan orang-orang tertentu, kuasa-kuasa tertentu? Adakah mereka ni dengan sengaja, dengan sendirinya datang, betul-betul niat kononnya untuk meminta Sabah dikembalikan kepada mereka? Atau adakah ia dalam cerita besar yang saya ceritakan tadi menjadi sebahagian daripada permainannya? Saya serahkan kepada tuan-tuan untuk fikirkanlah. Saya serahkan kepada tuan-tuan untuk fikirkan. Ada kemungkinan-kemungkinannya. Sebab begitulah caranya. Bagaimana kalau kami pun dulu, ya, kalau kami pun dulu, katakanlah Thailand jatuh, ya, ke komunis, kami akan hubungi orang-orang mungkin di Kelantan yang berdarah Thai, ada orang petani, kita akan bentuk dia, latih dia, beri senjata kepada dia, galakkan dia, ya, dan pimpin dia masuk ke dalam Thailand dan lakukan peperangan. Memang kami akan buat, sebab itu cara dia. Bagaimana untuk mengkucak kacirkan kalaulah Thailand dah jatuh ke tangan komunis dahulu. Jadi dengan bayangan keseluruhan perspektif strategik dan mainan negara-negara tertentu, mungkin saudara-saudari, tuan-tuan dan puan mungkin lebih fahamlah sedikit, ya, apa yang mungkin telah berlaku di Lahad Datu. Okey, kita lupakan orang kata kemungkinan-kemungkinan tu. Kita tengok apa bahayanya yang boleh kita hadapi akibat Lahad Datu atau pencerobohan daripada askar Kesultanan Sulu. Saya beritahu tuan-tuan dan puan, dalam suasana atau dalam keadaan ancaman yang kita hadapi seperti yang saya bayangkan tadi, daripada luar dan daripada dalam keadaan dan suasana kita mempunyai pihak pembangkang lah, ya, saya katakan. Ini sebagai seorang yang dalam hal-hal keselamatan, peristiwa atau kejadian pencerobohan di Lahad Datu boleh membawa kepada implikasi keselamatan yang lebih buruk lagi daripada apa yang kita, orang kata, orang biasa dapat bayangkan. Boleh jadi lebih buruk, ya. Katakanlah Sabah menjadi huru-hara, seluruhan Sabah tidak tenteram, ya. Mungkin pilihan raya terganggu, atau mungkin nak memilih orang pun agak tak betul. Mungkin hilanglah beberapa kursi parlimen di sana, ya. Bila hilang tu, apa jadi kepada kedudukan kursi di sini? Mungkin BN akan terus menang, yes, tetapi kekuatannya tidak ada. Dalam keadaan kekuatan tidak ada tu, maka timbul banyak lagi masalah yang boleh mengkucak-kacirkan atau timbul keadaan tidak tentu arah, ya. Orang dah kerajaan tak berapa kuat, maka ramailah orang cuba
untuk nak menimbulkan huru-hara, ya. Dan bila keadaan demikian berlaku, ekonomi kita akan merudum, mungkin timbul perkelahian dan pergaduhan kaum. Dulu itu yang kami risaukan. Sekarang kami risaukan pergaduhan kaum, antara kaum dan sesama kaum sendiri. Oh, itu sudah lagi hebat, lagi teruk. Dulu kami tak terfikir pun adakah mungkin jadi pergaduhan sesama kaum. Tak fikir, kita kata antara kaum. Sekarang ni antara kaum dan sesama kaum. Dan kalau sesama kaum ni, kalau orang ingat, tak apalah Islam, Melayu. Cuba tengok apa yang berlaku di Sabah. Kalau dari segi kekerasan, dari segi kezaliman, telah terbukti di seluruh dunia, sesama kaum, sesama agama lagi teruk, lagi zalim perkara yang mereka lakukan. Ya, lebih lagi kalau berlandaskan agama, pemahaman agama yang tidak betul. Ini satu perkara yang cukup ditakuti oleh saya dan orang-orang yang memikirkan tentang hal-hal keselamatan. Dan bila berlaku demikian, apa berlaku pula kepada orang-orang kuasa luar? Dia akan mengatakan bahawa negara kita tidak selamat, keadaan tidak menentu, keselamatan Selat Melaka tidak boleh dijamin. Apabila keselamatan Selat Melaka tak dijamin, kami terpaksa masuk atas sebab keselamatan perdagangan dunia dan laluan yang bebas dan selamat bagi kapal-kapal perang. Alasanlah, ya, investment mereka katakan di dalam negara ini, mungkin daripada negara-negara jiran, terancam. Ada puak yang telah, orang kata, menghadapi tekanan. Dia tak hadap tekanan pun, dia kata, oh dizalimi, ditekan. Maka dia pula yang di bawah tu masuk ke dalam. Dia pula atas alasan air kami terancam, dan juga investment kami daripada Penang sampai ke Johor tergugat, maka dan kaum tertentu telah dianiaya, maka kami terpaksa masuk juga. Ya, saudara, ini satu senario yang bukan boleh kata dimemainkan. Memang itu terfikir, ada logik dan kewajarannya. Ya, cuba bayangkanlah bagaimana dengan secepat mungkin Setiausaha Agung Bangsa-Bangsa Bersatu tiba-tiba dapat maklumat tentang apa yang berlaku di Sabah dan boleh cubalah mengatakan berundinglah dengan puak-puak yang tertentu tu kepada kita. Walau kita dah beri begitu banyak masa untuk dia untuk berunding atau untuk berunduh, tapi dia tidak mahu juga. Tiba-tiba bila dah ditekan oleh kita, oh berundinglah. Walhalnya mereka yang mengakui daripada Kesultanan Sulu tu, Jamlul Kiram, tak ada, sebenarnya tak ada hak. Dia tidak ada status sebagai, orang kata, bakal sultan ke atau sebagai satu negara ke, tak ada. Tapi dia dapat membawa mesej tu kepada UN, dan UN pula mengarah kita untuk cuba berunding dengan dia. Nasib baik kerajaan kita bijak, kan? No, kita sudah beri dia banyak. Ya? Okey, itu dia implikasi, sebahagian daripada implikasi dia. Apabila kuasa asing masuk, kuasa-kuasa tertentu akan datang. Habis memang ada masalah kita. Sandiwara. Saya di Sarawak tu, peristiwa Sarawak pun dia kata sandiwara juga. Ya? Walhal saya dah, orang kata, bersama polis, memang dalam keadaan itu mengendali situasi di Sarawak dan seterusnya mengikuti kemajuan perbicaraan kumpulan Al-Maunah tu berpuluh tahun juga, kan. Mereka digantung 2006 sebagai contoh, tapi hukuman untuk beberapa orang dalam masa 2003 dah digantung, dah dijatuhkan. Semasa pembicaraan yang berbulan-bulan tu, tidak ada secebis maklumat pun yang keluar daripada orang-orang yang dituduh. Tak ada secebis maklumat pun daripada sesiapa daripada yang membela mereka yang boleh membawa kepada, orang kata, pengesyakan ataupun maklumat adanya
konspirasi atau sandiwara. Tak ada langsung. Orang yang digantung Amin tu pun tak ada sebut pun ada orang suruh. Ini orang nak digantung, tak ada pun dia kata ada orang suruh ke, ada rancangan jadi. Tak ada langsung. Tak ada. And yet maka kata sandiwara. Serupalah dengan senjata yang dibawa tu. 100 lebih senjata. Senjata M16 tu dalam 2 Pajero pun boleh muat semua. Ya, kita tahulah kita ni, budaya kita ni, kita boleh muat seberapa banyak. Kalau dalam satu van tu 20 orang pun boleh kita muat kan. Kalau naik motosikal tu 5-6 orang pun boleh kita tahu kan. Kita tahulah macam mana nak masuk kan. Sudah biasa lah. Tapi orang menggunakan tu sebagai satu orang kata perkara yang mungkin menunjukkan ini semua dibuat-buat. Yang malangnya dan sedihnya bagi saya sebagai anggota tentera, ada bekas-bekas tentera, bekas jenderal pun ada yang mengatakan sandiwara perkara. Dia sendiri boleh mengatakan perkara yang tidak betul walau telah terbukti. Ya? Jadi kadang-kadang kita ni ada seorang pula yang lebih rasional mengatakan dalam bahasa Inggeris minta izin intellectual dishonesty. Maknanya kita ni akal kita sebenarnya membohong, mengatakan satu perkara yang tidak benar tapi masih lagi mengatakan demikian. Apa yang berlaku di Sabah tu lebih kurang begitulah. Tidak ada bukti yang nyata ada konspirasi daripada pihak orang yang memerintah, tak ada. Yang lain kemungkinannya lebih tinggi. Baik pihak yang membangkang, saya cakap terus terang, pihak daripada perisikan sana ataupun pihak lain termasuk kuasa besar. Amerika mungkin ada lah yang mungkin terlibat. Itu pun saya tak berani cakap dengan pasti. Tapi bukan orang kita. Bukan orang kita. Tidak mungkin dengan cara dibuat, dengan dilakukan, dengan segala pembunuhan, dengan segala kezaliman, dengan segala tindakan kita, maka kita kata ia adalah perbuatan daripada pihak kita. Ini saya berani cakap. Bukan saya orang kata suka BN atau suka UMNO, bukan. Saya kata dari segi tadi intellectual dishonesty lah, kan? Pembohongan intelek kita. Kita berbohong. Ini cara ikhlas. Orang yang 36 tahun dalam hal-hal keselamatan negara, dalam hal-hal perisikan, dah telah dididik dalam bagaimana strategi, taktik dan operasi khas yang saya katakan tadi. Saya kata no, it cannot be done. Bukan orang sini, tapi mungkin kuasa-kuasa yang lebih, orang kata berkepentingan dan mahu perkara yang dikehendak itu berlaku di Sabah. Saya katakan tuan-tuan, Sabah dengan keadaan sekarang bahaya. Bahaya bagi seluruh negara. Dan saya bersyukur pertamanya betapa kita bijak dan waras menangani masalah itu. Memang kita ada beri masa agak panjang bagi dia untuk berundur. Tapi setelah saya katakan kepada ramai dahulu, kita kena jaga grup ni. Kalau kita tak tentu arah, mereka banyak dan sanggup membalas dendam. Ya? Dan mereka ni yang datang kemari tu, yang didatangkan tu, dan saya tahu grup-grup tu sifat dia sungguh zalim. Mungkin ada ahli-ahli Abu Sayyaf di dalam grup itu. Itu sebabnya dia menggunakan apa yang dilakukan di sana. Perbuatan tu adalah perang saraf juga, memenggal, belah dada, ambil hati, tetap, potong tangan, korek mata. Itu perang saraf untuk menakutkan orang-orang kita. Tapi yang saya bangga sangat, budak-budak tu, saya ada menantu saya di sana. Saya tanya, macam kau takut ke? Tak ada, kami percaya dan yakin kepada Allah SWT, dan kita tidak gentar dengan apa yang telah dilakukan oleh Abu Sayyaf. Kita mesti beri pujian kepada budak-budak kita. Ya, Angkatan Tentera Malaysia kita dan polis kita, Angkatan Tentera kita sudah lama orang kata tidak bertempur. Tetapi dia dengan latihan mereka bertempur juga. Komando kita pun dah lama tak bertempur, tapi dia dapat bertempur juga. Itulah kehebatan budak kita. Jangan kita sangsi dan khawatiri kemampuan, kebolehan budak-budak kita. Malahan saya kata
Bila saya tengok mula kita menyerang dengan jet kita, dengan mortar kita, dengan kereta perisai kita, saya rasa orang kata lega ataupun rasa senang hati, ya, dan begitu bangga menjalankan operasi dengan mengkoordinasikan serangan bom, dengan serangan mortar, dengan polisnya, dengan tenteranya, dengan komandonya, dengan tentera lautnya. Itu satu orang kata pencapaian yang amat baik, dan kita harus berbangga terhadap apa yang kita telah capai anggota-anggota kita di sana. Ini bukan orang kata cakap nak ngaji nak nyonokkan, tidak. Saya pun mula-mula agak sangsi khawatir juga, boleh ke kita budak kita buat ni? Tetapi rupanya mereka boleh. Dan mereka yang boleh tu saya tahu mungkin anak-anak, saudara, abang, adik, suami, tuan-tuan dan perempuan semua, ya? Dan kita harus berbangga tentang perkara itu. Tapi dalam masa yang sama, peperangan ni adalah pertarungan antara manusia. Seperti tuan-tuan juga yang terpaksa melakukan perkara, kita lemah, insan yang lemah, insan yang punya ketakutan, kerisauan, keunsingan, teringat anak bini dan sebagainya, tapi terpaksa menjalankan tugas. Itulah keadaan dia yang sebenarnya. Dan satu lagi perkara yang tuan-tuan dan puan jangan lupa, kita nampak dan seronok, ya? Anggota kita menyerang, membunuh. Dan sekarang ni dah 52 orang, ya? Tak silap dibunuh. Tapi dalam masa yang sama, kita ni kerdil, kita ni mudah sangat ditembusi peluru. Dan orang-orang kita kalau terkena peluru mati juga. Sekarang kita dah mati. Ialah seorang tu aksiden, tapi sudah 9 orang dan seorang lagi aksiden. Dan saya khawatir, dan saya tahu mungkin ada lebih lagi akan berlaku juga. Tapi itulah peperangan. Itu yang kami dan kita telah alami masa darurat dahulu. Beribu orang mati. Masa konfrontasi demikian juga. Masa lawan insurgency berpuluh tahun. Orang ingat darurat habis tahun 60. Ya, betul, secara rasmi diisytiharkan tamat darurat 60. Berperang melawan komunis hanya tamat pada tahun 1989. Berpuluh tahun orang kita berperang dalam hutan. Orang lalu ke jalan Gopeng tu tak tahu askar kita duduk dalam tu. Berbulan-bulan, 3 bulan masuk, sebulan keluar, 3 bulan masuk, sebulan keluar. Orang semua tak tahu, tak sedar. Yang mati, yang kena booby trap, segalanya berlaku. Dan kita juga berperang masuk ke Southern Thailand. Anggota kita, polis dan juga anggota tentera. Ramai orang tak tahu. Jadi ini semua yang kita telah lakukan. Pasukan keselamatan kita, tentera kita, polis kita, untuk menjamin keselamatan orang dan rakyat kita. Kita harus bersyukur tentang perkara itu. Malangnya apabila keamanan itu sudah berlarutan berpanjangan, orang kita mula dan mungkin lalai, ya, mungkin ambil mudah. Dan kalau dalam bahasa Inggerisnya take things for granted. Tak apalah, orang Sulu ni bolehlah dia masuk-masuk sedikit untuk bertukar alat barang-barang dia, tak apalah. Pandang orang Sulu lalu, orang tak nampak senjata, tak apalah. Kemungkinan itu menyebabkan perkara ini mudah sangat berlaku. Sungguh pun biar kalau kita banyak orang pun, taruhlah satu tentera darat di pantai Sabah, masih lagi boleh masuk. Ya, susah sikit tapi masih lagi boleh masuk. Jadi kita sekarang dah dibuat keputusan oleh Yang Amat Hormat Perdana Menteri, dan saya suka tu bahawa dia adakan kawasan zon khas di mana ditempatkan lebih ramai tentera. Ya. Dan saya tahu sebab apa ditambah tentera. Mula-mula kawan saya kata tambah lagi 3 batalion. Saya kata tidak, kena taruh dalam tu kekuatan 1 division untuk seluruh Sabah, supaya kita mesti hapuskan masalah ni. Dan tentu kat Sabah teguh selamat. Sebab apa? Sebab kita tak nak dia merebak. Kita tak nak dia merebak dari segi fizikal ke Sarawak, ataupun secara psikologi kepada puak-puak yang lain yang ada mungkin di Semenanjung, ya? Dan mungkin kita tak nak
kita tak nak ekonomi kita merudum. Dah sekarang pelancong-pelancong tak datang, tak mahu lagi nak datang, kuranglah pendapatan di sana. Di negara barat sudah dikatakan Malaysia tidak selamat, sudah tidak ramai orang datang. Ini semua perkara yang boleh membawa keburukan kepada persepsi buruk terhadap negara yang boleh dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan menimbulkan satu keadaan tidak suka, penentangan yang tidak wajar sebenarnya, yang boleh menjejas kedudukan pemerintahan yang setakat ini pada hemat saya, pandangan saya agak baik, dan menimbulkan pembawaan puak-puak orang-orang yang mungkin lebih cenderung dan lebih mudah melayani kehendak orang lain, kuasa lain dan sebagainya. Saya ingin menggulung dengan mengingatkan pada tuan-tuan dan puan, Sabah ataupun peristiwa ini adalah peristiwa yang agak bahaya. Kalau kita tak pandai menanganinya, kita mungkin berperang dengan orang-orang Sulu ni, ya, berlarutan. Tetapi rasa saya dengan pendekatan kita yang berhemah, yang meyakinkan bukan hanya kerajaan Filipina, tapi juga puak-puak itu bahawa kita sebenarnya dah beri peluang yang banyak kepada mereka. Betul? Itu hampir 20-21 hari berita itu dah sampai ke belah sana, dah sampai. Jadi dia tahu kita telah memberi peluang, dan sedih bahawa kita terpaksa, orang kata, menjalankan strategi itu dan hingga terkorban 8 orang anggota pasukan keselamatan kita, polis pada mulanya, dan terpaksa beberapa, orang kata, mayat, orang kata, dizalimi lah dengan tidak baik. Ini pengorbanan yang dilakukan oleh anggota tentera kita, polis kita, hanya untuk menentukan bahawa strategi secara keseluruhan supaya kita tidak berperang, berlarutan dengan puak Sulu berlaku. Tetapi apabila kita dah beri banyak masa, kita lakukan tindakan yang agak hebat dan keras, dan saya kata kita akan hancurkan mereka, bukan hanya kerana kekuatan kita, kerana kita mesti menghancurkan dia di sana. Bahaya bagi anggota-anggota kita, saya kata mungkin berlaku lagi kata pertumpahan darah, mungkin ada orang kita cedera dan korban, kita minta janganlah, tetapi pada perkiraan saya tidak boleh dielak, akan berlaku juga. Dan di sinilah apa yang saya katakan, kita mesti memberi sokongan yang sepenuhnya kepada anggota kita sebab mereka begitu bersemangat, mereka begitu profesional, dan saya kata mereka begitu berazam untuk menumpaskan musuh di Sabah. Ingat bahaya dia, dan hanya kalau kita nak menangani keseluruhan ancaman terhadap keselamatan kita, satu yang ditekankan, kita mesti bersatu padu. Mesti bersatu padu. Saya minta kepada semua orang itu. Bukan sebab parti, bukan sebab politik, bukan. Sebab keselamatan negara. Kalau kita tidak bersatu padu, kita berpecah, maka akan berlakulah atau kuatlah nekat azam kuasa-kuasa yang saya katakan tadi, daripada luar, daripada bawah, daripada dalam dan daripada selatan Filipina, yang terus mengancam orang keselamatan negara dan mengucap-kacirkan negara. Kita akan hapuskan dan dapat hapuskan kumpulan gerombolan itu, percayalah. No problem. Malahan apa yang kita ada dan kita telah perlihatkan hanya sebahagian daripada apa kemampuan kita keseluruhan.